Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab kalau yang lama ni ke surat 4. Ya. Yang baru surat 6. Tahu mana? Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan wajib akli itu terbahagi wajib akli itu kepada dua bahagi. Pertamanya wajib daruri. Artinya tiada berhajat kepada fikir dan nazar pada mendapatnya, seperti penuh lapang bagi jirim sebesar zatnya. Dan keduanya wajib nazari, artinya berhajat kepada fikir dan nazar pada mendapatnya, seperti wajib ada zat Allah dan segala sifat kesempurnaan baginya. Dan terbahagi pula wajib akli itu kepada dua bahagi. Pertamanya wajib li ghairi. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia memberikan nikmat besar kat kita, menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita lahir daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dimudahkan kita ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Disedarkan kita kefarduan untuk ilmu dan dijadikan kita ada kehendak untuk belajar dan memahami ilmu agama ni. Alhamdulillah. Diberikan kita keupayaan untuk boleh hadir solat maghrib pada malam ni. Diberi pula kelapangan masa, keterbukaan hati berada dalam satu majlis ilmu yang insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan kitab daripada kitab Paku Iman, insya-Allah. Alhamdulillah. Pembincangan kita hadirin sekalian, insya-Allah nak meneruskan mengenai pendetailan pembahagian hukum akal. Dasarnya pembahagian hukum akal ni ada 3. Pandang pada sudut kita nak hukumkan apa. Ada istilahnya wajib, mustahil, harus. Ada wajib akli, mustahil akli, harus akal, harus akli. Dan ada kita bicara sikit sebanyak dulu mengenai perbezaan hukum akal, hukum adat dan juga hukum syarak. Jadi seterusnya kita nak bicara ni dalam bab hukum akal adalah pembahagian hukum akal. Masih bicara hukum akal wajib, mustahil, harus tu. Tapi yang ni dia nak sebut pembahagian pandang pada sudut. Adakah hukum akal tu mudah atau payah? Itu kan. Kerana ada hukum akal ni yang semudahnya, spontan je kita boleh faham dan memberikan jawapan yang betul. Manakala di sebaliknya ada hukum akal yang dia tak boleh sebarang orang untuk memikirnya. Dia perlu panduan, pimpinan, bimbingan. Dengan cara pimpinan dan bimbingan yang betul, barulah boleh mendapat keputusan akal yang betul. Barulah
akal nanti boleh menjadi hakim yang tepat untuk memberikan keputusan mengenai wajib, mustahil, harusnya sesuatu benda tu. Satu perkara yang kita nak bicara tu. Pandang pada sudut, adakah perkara yang nak diproses oleh akal tu, adakah dia susah ataupun tidak, rumit ataupun sebagainya, atau rumit ataupun tidak. Dengan bahasa lain, kod bahasa moden sikit, adakah dia kebat atau kebar. Kebat, dia kemahiran berfikir aras tinggi. Ada aras tinggi tu kan, jangan kata kanak-kanak orang tu tak kerti jawab. Jangan kata kanak-kanak akan tersilap, orang dah lama pun akan tersilap menjawab. Dan kita bicara ni bukan bicara dalam bab jawab dari sudut hukum adat, hukum syarak. Kita bicara hukum akal. Jadi pandang pada sudut itu. Dia kata terbahagi wajib akli itu dua bahagi. Pertamanya dipanggil wajib daruri. Ke depan tu ada dipanggil wajib nazari. Terjemah mudah daruri ni. Wajib akli mudah. Yang itulah terjemah ni. Nazari ni punya hukum akli. Wajib akli yang susah. Yang tu kalau nak sebut bahasa. Jadi apa dobit susah dan mudah? Kayu ukur untuk dinilai mudah, payah macam mana? Macam kalau saya sebut dengan bahasa kebat tadi, kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau dulu dalam kurikulum pelajaran ni dia panggil KBKK. Benda lah tu. Kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Tuan-tuan tak faham, dengar je lah kan. Kadang-kadang kita tak ambil pot dalam bahagian pendidikan, kita tak tahu istilah-istilah kementerian ni. Dan memang khususnya kalau kita duduk dalam medan perguruan kan, memang mengetahui aras soalan, nak tahu aras ni aras mudah, aras sederhana, aras susah. Kita kena tahu aras tu. Baru nak boleh bagi skema markah. Tu nak tengok percentage berapa nak dapat A, nak dapat B, C, D. Memang ada kaedah-kaedah penggradan macam tu. Cuma kita kalau tak biasa dalam bab ilmu perguruan, kita tak apa pandai. Macam mana pun, dalam bab kita nak mengenal Allah Ta'ala ni dan mengenal hukum akal, kena faham sikit. Ada pembahagian istilah daruri, nazari. Jadi daruri ni atas nama mudah, tu dia bagi definisi. Maksud daruri ni, mudah ni, dia ialah hukum akal. Atas berkata wajib ni, dia ialah wajib akal yang tiada berhajat kepada fikir dan nazar. Tak perlu fikir, tak perlu pada pemerhatian yang mendalam. Yang tu kot, kalau nak bahasa nazar tu. Tak perlu kepada pendalilan yang panjang lebar. Bahkan, spontan aja kita akan boleh beri jawapan yang betul. Contoh mudah lah kalau selain dengan apa dia nak sebut dalam kitab. Apa dia? Yang kata hukum akli, wajib akli daruri. 2 campur 2, 4. Senang ke susah? Senang. Memang senang sangat. Budak-budak mengerti. Tu kata senang. Boleh 2 campur 2, 5? Boleh? Tak masuk akal. Tu tak masuk akal. 2 kali 5, 10. 5 kali 2, 10. 10 bagi 2, 10. Saya nak cerita 10 tu. 20 bagi 2, 10 juga. Kan? Itu semua kemahiran berfikir arah rendah. Senang sangat. Soalan macam budak-budak tak balik. Bobi bahasa kita tak. Maksudnya terlalu mudah. Terlalu mudah. Okey. Itulah contoh hukum akal yang mudah. Yang tak perlu berhajat kepada fikir dan tak perlu pada pemerhatian yang mendalam. Cuma dobit yang kita dah belajar lepas, bila sebut hukum akal, tuan-tuan kena faham. Nak faham hukum akal ni, apa beza hukum akal, hukum adat, hukum syarak? Hukum akal ni, dia ialah satu keputusan yang akal akan menjadi hakim nanti. Dan keputusan yang telah diambil sama ada wajib atau mustahil atau harus tu,
Dia tak akan berlaku di sebaliknya. Tak mungkin sama sekali. Atas nama wajib, maksudnya mesti. 2 campur 2, 4. Tak mungkin jadi 5. Tak mungkin jadi 3. Ni hukum akal. Ada pun hukum adat. Yang ni nak beza, yang ada sedikit pelajaran. Rasanya saya dah beri satu sikit banding beza untuk membezakan hukum akal dengan hukum adat. Hukum adat, dia satu keputusan yang buat begini jadi begini. Di atas proses berulang. Ghalibnya, biasanya. Tapi dia boleh berlaku di sebalik. Itu hukum adat. Kita nak belajar bab akidah, dia bukan hukum adat. Hukum akidah adalah hukum akal. Pasal kita nak menghukum khasnya atas kata nak mengenal bab ketuhanan, bab kerasulan ni. Pasal Allah kita bukan boleh tengok dengan mata. Rasul kita tak boleh tengok dengan mata. Satu hal. Kalau umat yang duduk zaman Nabi Rasul, memang Rasul dia boleh tengok dengan mata. Tapi nak membuktikan kerasulan itu, dia kena proses dengan akal. Dan bila proses dengan akal, keputusan yang akal akan dapat nanti. Kalau katalah yang ni benar Rasul, ini mukjizat, bukan sihir, dia tak akan berlaku di sebaliknya. Ini hukum akal. Ada pun hukum adat, dia adalah sesuatu keputusan yang kita buat keputusan berdasarkan proses pengulangan. Atas sebut dah bahas ulama, sekurang-kurang nama mengulang, berulang tu 2 kali pun dah cukup lah. Sama ada dibuat dalam makmal ke ataupun tak dalam makmal, tapi kita dah tahu biasanya ghalibnya jadi begini, tetapi dia boleh dan harus untuk berlaku di sebaliknya. Yang ni hukum adat, bukan hukum akal. Walaupun satu masa yang tertentu, kadang-kadang kita silap istilah mengatakan yang ni hukum akal. Contoh, kita ambil hak mudah dulu, hukum adat. Misalnya, makan banyak kenyang. Simple lah. Betul? Makan banyak wajib kenyang. Betul? Wajib kenyang pada adat. Makan banyak wajib kenyang pada adat. Tapi makan banyak boleh tak jadi tak kenyang. Tuan-tuan angguk tu maksudnya hukum adat lah. Pasal apa? Tadi kata wajib kenyang. Tapi irtibat ataupun perkaitan antara kenyang dengan makan banyak ni, atau wajib tu, ada ketika dan keadaan dan situasinya dia boleh menyalahi. Ada orang makan banyak tak kenyang-kenyang. Ada orang tak makan pun kenyang. Nampak? Boleh. Yang ni lah dia panggil hukum adat. Boleh. Hukum akalnya di mana? Yang ni yang saya kata, hari tu saya pernah khabar dah. Nak ada kemahiran mengenal hukum akal, hukum adat ni, kena ada pengalaman pengajian yang sangat panjang. Contoh, misal, kita makan kenyang lah. Kita makan banyak kenyang lah. Okey. Tuan-tuan duk rasa siapa bagi kenyang? Tuan-tuan duk itikad makanan bagi kenyang. Syirik. Kerana makanan bukan boleh mengenyangkan. Terbukti. Pasal ada orang makan banyak pun tak kenyang. Itu hukum adat. Makanan bukan mengenyangkan. Pada adatnya mengenyangkan. Tapi bila makan, mesti ada yang mengenyangkan apabila kita kenyang. Dan yang mengenyangkan tu bukan nasi. Bukan makanan. Tapi yang mengenyangkan tu Allah. Itu hukum akal. Itu akidah. Faham? Macam melenggung ni. Kita memang tak biasa belajar betul-betul. Kita rasa macam pandai lah. Rasa macam akidah kita betul lah. Rupanya kita bukan akidah dengan hukum akal. Kita akidah dengan adat rupanya. Nanti yang bila sakit-sakit makan ubat. Berulang lah tu. Makan ubat ni lega. Try makan sekali lagi. Makan ubat ni lega. Tak ada ubat ni kita susah hati. Di atas memang kita perlukan ubat ni atas proses adat. Macam mana? Tak makan lapar. Jadi siapkan makanan. Tak minum air dahaga. Siapkan bekal air. Contoh. Boleh? Faham? Tak sebut kan? Taklah menjadi kesalahan lapar kita makan, dahaga minum air.
kita sakit, makan ubat. Taklah menjadi kesalahan. Yang salahnya macam mana? Yang salahnya bila kita mengiktikadkan makanan untuk mengenyangkan, air itu menghilang dahaga, ubat ni menyembuh. Itu masalah. Yang ni yang kita belajar dalam Tauhid. Nanti ada pelajaran kita jumpa. La ilaha illallah. Betul mesti pahaman kita tahu mana? Allah saja ilah. Allah saja yang boleh menyembuh. Pasal apa? Allah ilah. Selain pada Allah makhluk. Makhluk tak boleh membuat apa-apa manfaat atau mudarat. Makhluk ni dia tetap makhluk. Selagi nama makhluk, makhluk tak boleh memberi mudarat, manfaat. Memberi mudarat, manfaat hakiki adalah Allah Ta'ala. Memberi mudarat, manfaat pada makhluk ni, yang ni hanya suri, istilahnya. Rupa saja. Ataupun dia majazi. Ataupun dia panggil isnadi. Dia hanya, isnadi, silap bahasa saya. Sorry. Idafi. Sandaran saja. Atas nama sandaran saja. Majazi. Dia sebagai atas jalan sababi je. Jalan sabab saja. Dia bukan hakiki. Pasal apa bukan hakiki? Pasal kita menghukum berdasarkan faktor sabab ni, yang ni adalah hukum adat, bukan hukum akal. Akal mesti Allah lah saja yang boleh beri mudarat dan manfaat. Jadi saja saya nak balikkan apa yang telah kita belajar dulu sikit banyak mengenal hukum adat dan hukum akal. Pasal kita nak belajar ni hukum akal. Dan saya dah tunjukkan hukum akal macam mana buat. Ada hukum akal yang mudah. Dan antara hukum akal ni hukum matematik. Dia ialah hukum akal. Tentu matematik sebenarnya mudah. Boleh faham? Tuan-tuan pada tuan-tuan matematik mudah kan susah? Ikhlas jawab. Matematik mudah kan susah? Susah. Dah, senang. Pasal apa susah? Jawab tu. Kalau tuan-tuan kata susah, pasal apa susah? Jawab. Tuan-tuan tak apa formula. Tak tahu nak guna formula. Satu susah. Padahal macam tu je matematik. Macam mana 2 + 2 4. Senang je. Mesti jawapan betul. Tapi ikut lain. 5 × 2 mesti 10. 20 bagi 2 mesti 10. Boleh? 100 bagi 10 mesti 10. Mesti ya. Bukan ada belah bagi. Kod 9.9 kot. Tak ada pasal. Jawapan dia tepat. Jitu. Mustahil akan jadi di sebalik daripada apa pengiraan yang kita buat. Tapi kita selalunya tak hafal formula, tak faham macam mana kaedah-kaedah penyelesaian dia. Itu yang jadi susah. Jadi matematik bukan pelajaran susah tau. Dia ada pelajaran senang. Dari sudut hukum akal. Pasal apa kata senang? Dia adalah hukum akal dan dia senang macam apa? Jawapan dia mesti betul. Macam mana pun ada juga aras kemahiran berfikir dia yang aras tinggi, yang tu tahap dia susah. Tapi kebanyakan matematik ni senang. Tengok saya sebut kata senang susah tu. Nak sebut awal, sebut biar. Tengok. Kebanyakan selalu di sekolah yang pandai matematik siapa? Siapa? Cina. Betul. Betul Cina mana ni? Untuk Cina pandai ke bodoh? Jawab dia tak? Bodoh. Bodoh. Tak pandai. Pasal matematik dia pandai? Matematik dia pandai, belum pandai. Pasal benda tu mudah. Betul kenapa Melayu bodoh? Melayu tak apa yang formula. Tapi Cina sembah tak kau nak? Cina sembah tak kau nak? Cerdik bodoh. Jangan silap jawab tu. Hatu jangan silap jawab. Kita sembah tak kau nak? Kita cerdik ke mana? Kalau cerita cerdik bodoh. Walaupun tak pandai matematik. Cuma pergi bodoh tak apa matematik tu sebab. Sikit saya main. Bukan main nak sebut realiti, nak bagi faham apa dia sebenarnya cerdik bodoh tak mana.
Satu cerdik bodoh tu di atas kewarasan berfikir akal yang betul. Cuma kita ni belajar tak serius. Belajar macam tak waras saja. Tu yang benda yang mudah-mudah dalam matematik pun tak boleh nak jawab. Theorem Pythagoras pun tak ingat. Sin, cos, tangent pun tak kenal. Contohlah kan. Kalau tuan-tuan kenal, baguslah. Kadang anak sekolah rendah tunjuk soalan matematik pun kita tak kerti nak jawab. Boleh maaf saya sebut? Betul tak saya sebut? Betul tak? Setuju tak saya sebut itu? Setuju tak? Abah ni buat macam mana? Abah tak tahu matematik Macam mana nak ajar dia sampai dia faham tu? Satu tu. Nak menunjukkan kita buat bodoh, tak nak ambil formula tu. Satu, kita tak kerti. Jadi, macam mana pun nak selesai dia, kena bagi orang yang kerti menyelesaikan dan memahami formula tu. Tapi sebenarnya, dia adalah soalan hukum akal yang senang. Kebanyakannya senang. Sudah, saya nak kata semua senang, tidak juga. Pasal ada juga yang rumit. Tapi, nak sebut, matematik ni sebenarnya senang. Dari sudut, kita boleh mendapat jawapan yang jitu. Cuma dia susah pasal tak hafal formula dan tak tahu jalan kerja nak menyelesaikan dia. Dengar eloknya tu. Satu kita tengok orang kafir sebab tokong berhala Yahudi Nasrani. Dia punya matematik kita nak baca tak kerti. Boleh formula. Tapi bertuhankan selain Allah Ta'ala. Bodoh. Yang tu dia tak kerti. Tu kecerdikan dalam matematik bukan cerdik sebenarnya. Pasal dia bukan kemahiran aras tinggi. Kemahiran aras tinggi adalah mengenali Allah. Siapa? Itu kemahiran aras tinggi. Satu Rasulullah Allah Ta'ala jadikan ummi. Pasal ummi kebolehan membaca dan menulis. Apatah lagi kita nak gunakan sistem 3M dulu. Membaca, menulis, mengira. Dia bukan satu kemahiran aras tinggi. No. Kemahiran aras tinggi boleh mengenal siapa Allah walaupun mata tak nampak. Ini aras tinggi. Nabi Rasul datang mengajar kemahiran berfikir aras tinggi ni. Nabi Rasul tak datang ajar aras rendah. Dia bukan datang ajar matematik. Tidak. Bukanlah maksudnya abaikan matematik. Jangan salah sangka dan salah faham. Tapi yang besar diajar oleh Nabi Rasul apa? Setiap kita ni, manusia ni mesti mengenal Allah Ta'ala. Dan akal kita yang Allah Ta'ala bagi, yang waras ni, boleh berfikir dengan jitu dan tepatnya. Boleh merujuk ke Allah Ta'ala dan boleh kenal Allah ila Allah, makhluk ila makhluk. Jangan silap. Jangan mentuhankan makhluk. Satu. Dan jangan memakhlukkan Tuhan. Ni perintah Nabi Rasul. Macam mana mentuhankan makhluk? Menganggap berhala Tuhan. Boleh? Itu mentuhankan makhluk. Makhluk dianggap Tuhan. Salah. Menganggap makanan mengenyangkan. Itu istilahnya mentuhankan makhluk. Pasal mengiktikadkan makanan boleh mengenyang. Tidak. Atas kata dia mengenyang, atas jalan sabab. Atau proses adat. Tapi bila makan, ada juga makan tak kenyang. Jadi makanan bukan pengenyang. Tapi ghalibnya makan banyak, kenyang. Kalau gitu, bila makan, mesti ada yang mengenyang. Tapi mestilah dengan petanda itu, yang mengenyang bukan makanan. Tapi yang mengenyang ialah Allah. Itu kuatkan. Faham tu, baru ahli tauhid. Baru orang cerdik, baru orang waras pemikiran. Kalau kita duk bodohnya hari-hari makan nasi makan ubat, duk itikad ni. Tak ada feeling langsung ke Allah Ta'ala. Maksudnya kita punya kepala otak ni sentiasa duduk dalam keadaan tak betul. Tauhid kita duk salah. Kita tak tauhid ke Allah Ta'ala. Istilahnya kita syirik ke Allah Ta'ala. Cuma kita tak sebutlah dengan mulut. Ubat ni menyembuhkan. Kita tak sebut. Tapi jatuh hati ke ubat. Jatuh hati ke makhluk. Yang ni ada pelajaran panjang tuan-tuan kena mengaji. Macam mana supaya kita ni tak jatuh hati ke makhluk sikit pun. Bahkan sentiasa hati kita ni
Walaupun jasad kita, mata kita tengok makhluk. Tapi akal kita proses dengan jitu dan mantapnya. Semua ni makhluk. Setiap makhluk Allah yang bagi jadi. Makanan pun Allah yang bagi jadi. Kalau jadi sesuatu dengan sebab makanan pun bukan makanan tu sebenarnya yang hakiki bagi jadi. Untuk menyebabkan sesuatu. Pasal makhluk tetap makhluk. Makhluk takkan boleh jadi Tuhan. Makhluk takkan duduk tempat ketuhanan memberi mudarat dan manfaat dengan hakikinya. Jadi asal saya nak sebut tadi, antara kesalahan dalam bab ketuhanan ni mentuhankan makhluk. Tu akal tu. Antara kesalahan juga apa? Memakhlukkan Tuhan. Salah. Tu. Macam mana pula memakhlukkan Tuhan? Allah Tuhan. Tapi dah diiktikad macam makhluk. Allah duduk di aras. Kufur. Allah ada muka. Kufur. Dah memakhlukkan Tuhan namanya. Allah dah disifatkan dengan sifat-sifat makhluk. Allah makan. Okey. Tambah ada hadis kursi sebut Allah sakit. Qad maridtu falam ta'uduni. Sebut dalam hadis, sebut saya tak apa yang betul-betul. Kama qala, hadis kursi. Kata Allah Ta'ala, aku sakit. Kamu semua tak pergi ziarah aku. Allah sakit. Kalau duk faham macam cara Wahabi, tu yang jadi mentuhan, memakhlukkan Tuhan. Tuhan tu dah diiktikad macam makhluk. Tuhan ni turun ke langit dunia. Tuhan ni datang daripada satu tempat ke satu tempat. Tuhan pun tersenyum. Tuhan pun menangis. Kau nak jadi kafir kan? Tak mana kafir dia? Memakhlukkan Tuhan. Salah. Ni Wahabi. Kalau orang kafir, musyrik, hatta kita pun kesalahan kita, apa dia? Mentuhankan makhluk. Sampai makhluk tu jadi tempat pergantungan kita. Makhluk ni tempat bersandar kita. Makhluk ni tempat iktikad kita. Makhluk ni tempat jatuh cinta kita. Salah kan dalam bab akidah. Satu, panjang lebar ni memang ada pelajaran panjang lah. Tapi saya sebut ni adalah perkara yang sangat dasar dalam memaham dalam bab ketuhanan. Boleh? Jelas kan? Saya cerita ni bukan hukum adat sikit pun. Tak ada hukum adat sikit pun. Betul-betul pure punya hukum akal. Dan dia ialah hukum iktikad. Original punya. Ahli sunnah wal jamaah punya. Satu kalau disebut dalam kitab-kitab tauhid, kata apa? Pisau. Kalau tajam sekalipun, pisau tak boleh memotong. Yang memotong dan memutuskan ialah Allah Ta'ala. Tapi pada adatnya saja, pisau memotong. Nampak potong tu berlaku pada pisau. Tapi sebenarnya, yang memotong tu bukan pisau. Yang menyebabkan potong, putus tu. Hakiki boleh membuat perbuatan, memotong, memutus ni Allah Ta'ala. Itu bab iktikad. Atas jalan sabab, jangan pula pergi ambil pisau, pergi kerat tangan. Itu bodoh namanya. Pasal apa? Pasal kita hidup mesti berdasarkan atas perjalanan sabab musabab. Hindarkan mudarat, cari manfaat. Tapi bila dapat mudarat ke manfaat, rujuk ke Allah Ta'ala. Sandarkan yang baik ke Allah Ta'ala, yang buruk disebah kat kita. Itu akidah. Kita kerja, dapat rezeki. Alhamdulillah Allah bagi rezeki aku. Kerja, meniaga dapat untung. Allah bagi untung aku. Kita cari kerja, dapat Allah bagi rezeki aku. Ni kita punya akidah ni. Cari kerja tak dapat. Ada hikmah dia. Mungkin silap aku. Kena usaha lagi. Mungkin usaha aku tak cukup. Satu, tak dapat. Usaha lagi. Tak dapat lagi. Ada hikmahnya tu. Boleh? Mungkin ada silap aku. Ada buat tak kena tu. Memang ada benda tak kena tu. Satu tak jadi. Mesti saya. Yang ni saya nak sedikit proses bab akidah dari sudut nak memahamkan rujuk ke Allah Ta'ala
dalam perjalanan kita ada istilah sabab musabab. Yang kita ditaklifkan untuk buat sabab, mencari manfaat, menolak mudarat. Ini prinsip. Dalam masa yang sama, kalau dapat manfaat, pujilah Allah Ta'ala atas manfaat yang telah kita usaha, yang telah kita dapat. Apa mudarat? Adabnya yang buruk nisbah kat kita. Dan semak dan jangan berputus asa. Betulkan kesilapan yang telah kita buat, sama ada sengaja atau tak sengaja. Mesti ada kesilapan. Kita buat wiring, itu nyala semua. Okey, tak. Betik on. Buat short circuit, naik. Okey, jadi. Alhamdulillah. Semua kemas, pasang. Okey, tutup. Kita punya sistem semua. Kemas. Pasang elok. Buat. Pasang switch, tak menyala. Pasang switch kipas, lampu menyala. Saya will go mana ni? Yang kata apa? Allah tak bagi hidayah. Buat lagu mana? Kepala otak kau. Allah tak bagi hidayah. Tu bahasa kasar lagi lah. Jangan salahkan Allah Ta'ala di atas kebodohan kita dan kecuaian kita. Yang tu adab. Bahkan kata ni, aku buat silap mana ni? Buat tak kena ni. Mesti ada silap aku. On je switch, dia tak naik. On je switch, berasap. Tutup. Silap tak mana ni? Semak balik. Mesti ada semak. Pasal Allah Ta'ala dia buat sesuatu tu, dia sabab dulu. Sabab ni pun kemas tak kemas pun, akidah mesti rujuk Allah Ta'ala. Di atas dua kaedah tu. Tak mana? Satu masalah usaha, kita diperintahkan untuk mencari manfaat, menolak mudarat. Ini prinsip. Dan bila cari dapat manfaat, pujilah Allah Ta'ala, rujuk Allah Ta'ala. Bila dapat mudarat, juga rujuk Allah Ta'ala. Tapi jangan nisbahkan, jangan menyalahkan Allah Ta'ala di atas keburukan yang hasil. Kesilapan yang berlaku. Bahkan disebabkan keburukan tu kat kita, dan semak apa kesilapan, wajib muhasabah diri. Apa kesilapan yang tak betul, jangan putus asa, teruskan buat apa manfaat yang sedang kita nak cari dan usahakan. Itu prinsip berjalan sikit. Macam mana nak berlaku berjalan atas muka bumi ni supaya kehidupan betul ni. Betul ngaji tak faham macam mana? Dengar elok-elok. Buku, kitab, catatan, pen. Itu orang tanya tak faham. Nampak macam mana orang tak bagi hidayat aku? Kepala otak kau. Teks mana? Buku tulis mana? Pen mana? Hancuai mengaji. Di situlah kita akan dibalas akhirat esok. Sikit dalam bab tu. Saya dah agak panjang sikit syarahan daripada buku akal ni, nak faham kan? Macam mana dengan akal ni nak ada interaksi dan hubungan kita mentauhidkan Allah Ta'ala dan lalu kehidupan yang Allah Ta'ala buat perjalanan sabab ni, dan macam mana nak berjalan dengan sabab tu, Allah tetap ditauhidkan. Allah tetap dirujuk. Allah tetap diintikad. Bukan berpegang di atas aku. Bukan kita cari, usaha, dapat. Ya, aku berjaya. Bukan. Kaedah kita bukan macam tu. Bukan aku berjaya. Alhamdulillah, Allah bagi aku. Dapat pun macam mana? Bukan pandai aku. Hadza min fadli Rabbi. Ni limpah kurnia Allah Ta'ala agak aku. Betul. Kalau dia kata, ya, aku berjaya. Ya, aku hebat. Dapat keputusan peksa ke? Hip, hore. Hidup Melayu. Kalau tak, siapa dia ajak itu? Bukan prinsip agama macam tu. Bukan prinsip Islam macam tu. Itu prinsip kebangsaan. Prinsip Islam bukan macam tu. Dapat je. Alhamdulillah. Pujilah Allah Ta'ala banyak-banyak. Iza ja'a nasrullah wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah Ta'ala perintah apa? Fasabbih. Apa maksud fasabbih? Subhanallah. Siapa subhanallah? Jangan rasa kejayaan yang kita dapat, kemenangan yang kita peroleh, manfaat yang kita dapat, keberhasilan apa yang kita usahakan datang daripada aku ataupun mana-mana makhluk. Subhanallah. Itu maksud fasabbih. Dan fasabbih apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah bukan datang daripada makhluk sama sekali. Betul nak buat apa?
Fasabbih bihamdi rabbik. Dengan puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah yang bagi kemenangan. Allah yang dapatkan aku. Allah yang bagi berjaya aku. Allah yang bagi semua kejayaan ni. Aku ni. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini tauhid. Betul kadang-kadang rasa tak kat diri. Wastaghfir. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Pasal kau rasa datang daripada kau. Kadang-kadang selalu tak berasa kat aku. Berasa tak? Innahu kana tawwaba. Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya. Baca ayat tu tapi faham ni dah. Mudah-mudahan faham. Saja saya ke sana sikit pasal kita memang belajar nak dapat tauhid tu. Tapi core business kita baru cerita apa? Ada hukum akli yang daruri. Asal cerita matematik ni. Boleh? Tu cerita matematik sikit. Tengok dalam kitab kita, dia kata, kita pun masih bicara dalam bab hukum akli yang pertama, yang daruri, yang mudah ni. Contoh. Cuma contoh ni, kalau kita tak biasa belajar, dia susah. Ini yang saya kata tadi. Matematik mana senang. Tapi kita jadi susah pasal apa? Bodoh, tak apa formula. Sorry, saya punya bahasa. Yang ni pun dia nak bagi contoh daruri, sepatutnya senang. Tapi baca kita tak faham. Pasal apa? Bodoh, tak tahu ilmu sains. Apa dia contoh? Apa dia contoh wajib akli daruri? Seperti penuh lapang bagi jirim sebesar zatnya. Boleh baca? Faham? 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 Penuh lapang bagi jirim sebesar zatnya. Faham? Ni daruri ke nazari ni? Nazari kan? Masih yang mudah dia. Bukan kebat ni. Kemahiran berfikir arah rendah lagi. Masih arah rendah. Maksudnya low level. Very simple knowledge. Tapi kita macam mana? Penuh lah jirim. Penuh lapang zatnya. Nampak? Tergeliat tengkuk. Boleh faham tergeliat tengkuk atau apa dia? Boleh faham? Susah nak faham. Soal. Kenapa susah dia kata senang? Pegarang bagi contoh senang. Kita rasa susah macam apa? Ya. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham? Saya cakap apa? Contoh rasa susah, mana susah? Apa dia yang susah? Penuh lapang bagi jirim sebesar zatnya. Zat pun tak faham, jirim pun tak faham, lapang pun tak faham. Nak faham lagu? Mana nak faham? Padahal maklumat itu susah ke senang? Maklumat tu susah ke senang? Senang. Bukan saya kata. Kadang tu yang bagi contoh tu. Memang. Dia sejuk sangat ke apa? Saya sejuk kan. Kalau sejuk tu aircon. Tak tahu bagi slow kan. Tengok tu. Duduk jatuh. Saya memang sejuk. Tak. Semua saya serius ni. Saya sejuk. Saya tutup lagi tak patut kan. Tapi dia punya degree tu. Bagi janganlah bagi 16. Ni bagi negatif 21. Pening. Beku kita lagi. Tutup tak tutup, itu is up to you. And feel very cool now. You know? Apatah lagi blower tu sembok saya. Bagi nak tutup lagi panas, buka kelek lah. Gitu lah kan. Pasal tengok dia beku tu, pasal otak beku dia tu. Okay. Mengaji kalau saya syok seorang, tak jadi kan. Satu saya mengaji, saya tanya tu, saya nak dapat feedback balik tu. Okey, saya nak cerita apa ni? Penuh lapang bagi jirim sebesar zatnya. Boleh faham? Susah sikit lah, betul tak? Susah ni pasal apa? Pasal tuan-tuan tak faham istilah. Jirim, nak faham zat. Lepas tu nak faham lapang. Kita ambil very simple knowledge lah. Sebenarnya boleh faham kan? Tapi kita tak ambil peduli. Pula tu tak pergi mengaji. Orang mana nak faham? Boleh faham. Saya nak tunjuk itu. Simple lah. Allah Ta'ala ni bagi jadi makhluk. Betul? Makhluk ni adalah ciptaan Allah Ta'ala. Betul? Antara sunnah Allah Ta'ala buat makhluk ni dia ada zat dia. Ada diri. Ada, istilahnya ada batang tubuh dia, ada zarah dia, ada molekul dia.
Itu kalau ada bentuk dalam benda kecil-kecil lah. Kalau kata Allah Ta'ala bagi jadi kita, senang kan? Kita ni zat kita. Dan zat kita ni ada tangan, ada kaki. Kalau sebut itu. Dan kita pula terdiri daripada tulang, ada daging, ada urat, ada darah. Ini sebab bahan yang membentuk kita. Ada darah, ada daging, ada apa? Ada minerals. Ada sebut lagi. Kalau untuk tua dulu sebut, ada api, ada air, ada tanah, ada angin. Kat kita. Jadi, setiap benda yang Allah Ta'ala bagi jadi ni, alam khasnya alam syahadah ni. Kalau saya sebut macam ni, kalau katalah, ni besi. Besi dia ada zarah-zarah besi, molekul besi. Kayu dia ada molekul kayu. Plastik dia ada molekul plastik. Kalau kaca, dia ada molekul kaca. Masing-masing dia ada bentuk dia, struktur dia, dan penstrukturan itu menentukan rupa dia, bentuk dia, warna dia, dan ciri-ciri dan sifat dia. Faham? Saya nak syarah takat ni lah. Kalau katalah, ni meja, atau umumnya, yang ni dipanggil jirim lah. Setiap benda ada, yang Allah Ta'ala bagi jadi benda ada ni pada makhluk ni, setiap benda ada ni, dia akan occupied space. Saya bunyi bahasa Inggeris lagi. Dia akan mengisi ruang sekadar saiz dia lah. Mestilah. Mana ada benda ada yang dia tidak mengisi ruang? Mana ada? Setiap makhluk yang ada, dia mesti mengisi ruang, dia mesti bertempat. Ni makhluk. Kita cerita ni makhluk. Setiap makhluk bila dia ada, dia mesti ada ruang sekadar saiz dia. Mesti. Mana ada makhluk yang dia ada tapi dia tak mengisi ruang? No. Kalau tak, saya sebut ni. Ni ada ruang tak? Okay. Saya bubuh ni. Boleh bubuh tak ni? Tak boleh bubuh tak? Siapa tak boleh bubuh? Ruang dia telah diisi oleh benda lain. Boleh? Itulah istilahnya. Boleh tak? Dia ada dalam ni tapi dia tak mengisi ruang. Boleh tak? Okay. Setiap yang nama jirim. Tapi mesti dobek dia. Setiap jirim lah. Setiap yang jirim. Maksudnya apa benda yang ada. Yang dia ni ada molekul, ada zarah dia. Dan mestilah yang tu ciri makhluk. Dia akan mengisi ruang. Siap. Nak ambil itu. Jadi kalau makhluk yang istilahnya nama jirim. Yang dia ada molekul dan zarah. Dia ada. Tapi tak mengisi ruang. Ini tak masuk akal. Mustahil. Mustahil. Cuma rasa sesak, rasa berat sikit tak? Rasa berat. Dia bagi contoh apa? Mudah. Sekali lagi saya sebut. Pasal apa susah? Tak biasa duk bahas. Sebeban. Saya bagi contoh lain. Setiap makhluk, dia ada dua je kebarangkalian. Sama ada gerak ataupun diam. Itu kod relax sikit. Itu pun mudah kan? Kalau ikut benda mudah. Cuma yang tu harus. Setiap makhluk ni, dia mesti salah satu. Apa dia? Gerak atau diam. Mustahil ada dua-dua. Mustahil tak ada dua-dua. Mustahil. Wajib mesti ada salah satu. Itu wajib tu. Tu kuat akal lah tu. Kalau tuan-tuan rasa susah tu, biar tak masuk periksa tu. Soal muka nakir pun tak tanya. Macam mana pun kita punya matlamat nak faham ni, dia nak sebut pembahagian tu. Taksimat tu, pembahagian dia. Ada benda daruri, ada nazari. Itu yang saya kata awal tadi. Apa dia? Bab ni dia memang kalau kita tak bisa mengaji, tak bisa belajar. Dan kita memang, dia akan jadi susah. Dan memang kena ada istilah general knowledge. Bukan saja dalam bab agama. Tapi dalam bab keliling kita. Ada yang istilahnya very simple knowledge about science pun. Takkan tak ada langsung kat kita kan. Yang menyebabkan tak boleh faham kataan jirim, zat, mengisi ruang. Takkan tak pernah dengar langsung. Kalau katalah kita punya surau ni 10,000 orang masuk. Pasal apa? Jawab. Pasal dah
penuh ruang, mana boleh 10,000 masuk. Tapi saya tanya ini, kalau cahaya matahari boleh masuk tak? Lampu, kita pasang 100 lampu, semua tu pasang serentak, penuh tak surau ni? Saya bukan tanya lampu tu, saya tanya cahaya lampu tu. Cahaya lampu tu kita pasang, penuh tak surau ni? Penuh. Boleh tak ada cahaya matahari pula masuk dalam ni? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kenapa boleh masuk pula? Kan dah penuh cahaya. Tengok. Pasal cahaya tak mengisi ruang. Cahaya tak mengisi ruang. Cahaya bukan molekul. Cahaya bukan jirim. Atau istilahnya cahaya dipanggil jisim latif. Tu dia ada pelajaran nak belajar tu. Boleh faham saya sebut apa kan? Macam itu. Kita dah pasang lampu ni. Boleh tak? Bubuh lampu sekali lagi ni. Pasang satu lagi lampu ni. Boleh tak? Boleh. Kita pasang lagi 40 lampu ni. Pasang. Bagi menyala semua lampu tu. Puff. Bagi menyala. Boleh menyala lagi tak? Boleh tak? Menyala tu, cahaya tu jadi terang lagi. Surau kita ni. Boleh lagi tak? Boleh isi lagi tak dalam ni? Pasal apa boleh isi? Ni dah banyak lampu. Boleh buah lampu lagi. Pasal apa? Pasal cahaya ni dia tak mengisi ruang. Tapi kalau lampu ni, tuan bubuh sejuta lampu dalam ni. Mana nak celuk Pasal apa? Lampu dia benda ada fizikal dia, ada material dia. Ada jirim dia, ada molekul dia, ada zarah dia, ada zat dia. Yang dia mesti mengisi ruang. Bila kita susun, bila dah penuh tak boleh isi lah. Dia ada sampai tahap tu. Tapi kalau cahaya tak memenuhi ruang. Macam mana malaikat? Malaikat tak memenuhi ruang. Saya nak syarah panjang lagi pun cukup kot dekat tu kan. Malaikat. Sebut malaikat. Pasal malaikat daripada cahaya. Jin, kalau di atas kejadian asal dia tak memenuhi ruang. Satu kalau dalam surau ni, kalau adalah malaikat, 1 juta malaikat, harus tak dia ada dalam surau ni? Harus tak? Kenapa harus? Tak penuh lah. Jibril satu je pun, sayap dia penuh langit dan bumi. Dia cahaya. Bukan mengisi ruang. 1000 malaikat yang macam Jibril tu, masuk dalam ni, boleh tak? Tak ada masalah. Cahaya. Pasal cahaya bukan jirim. Kalau sikit moden, sikit jirim ni, kalau tuan-tuan nak faham, contohnya handset tahu handset? Ada memori tak? 64 GB misalnya. Lama-lama penuh tak? Tak tahu. Alahai, tak kerti apa langsung buat tu. Lama-lama penuh tak? Tuan-tuan jawab, pasal apa boleh penuh? Pasal ada jirim dia. Jirim dia kita buat keluar. Kalau katalah ini memori, kita buat keluar. Memori itu dah besar tu. Tapi dalam dia tu ada ruang yang boleh diisi dengan video, dengan gambar, dengan audio, macam-macam benda kan. File lah, PDF lah, apa dan sebagainya. Dia bila sampai tahap sesuatu, dia akan penuh. Pasal apa? Pasal semua tu dia ada jirim dia. Cuma jirim dia tu mata tak nampak. Tapi bila bubuh alat yang boleh baca dia, boleh trace, boleh kesan dia. Bubuh dalam alat dia, ada card reader apa, boleh baca tu. Dan boleh penuh tak? Boleh penuh. Pasal apa boleh penuh? Pasal dia ada jirim dia. Contoh saya bagi soalan cepu mas kat situ. Kalau inilah memori tu, malaikat masuk dalam ni, penuh lah. Malaikat masuk. Pandai. Jawab. Okey. Tapi saya tak janji hadiah, tak dapat hadiah. Tak penuh siapa? Malaikat cahaya bukan penuh. Tengok ni poket saya ni. Ni katalah berbayang dia. Bila saya ni poket saya pun berbayang, saya tutupkan ni. Katalah sumber cahaya tu, saya bawa je ni. Penuh lah poket saya dengan cahaya tu. Penuh lah. Pasal apa tak penuh? Pasal cahaya bukan mengisi ruang. Setiap benda yang bukan dalam bentuk macam tu, maksudnya benda-benda ada yang ada molekul dan zarah,
Tu istilahnya panggil jirim. Syarah jirim tu banyak lah. Tu yang saya sebut molekul dan zarah. Dia akan occupy space. Hatta kita sebut file video ke, gambar ke, dia sebenarnya ada molekul dan zarah. Cuma kita tak reti ilmu tu. Saya sebut kat tuan-tuan pun sakit pening. Macam mana benda tu boleh masuk dalam memori tu. Pula tu, kalau CD, dia dah write, dia tak boleh overwrite. Dia tak boleh tulis lagi atas dia. Okey apa? Dia tak boleh padam pula. Kalau memori, dia boleh isi, boleh buang. Tapi CD, ada CD yang dah isi, tak boleh buang. Ada CD, boleh isi, boleh buang. Tak faham? Kenapa boleh buang, tak boleh buang? Tu kena mengaji lain lah, bukan kelas lain lah tu. Tapi ada tak ilmu tu? Ada tak? Senang ke susah sebenarnya ilmu tu? Cuba jawab. Ilmu tu senang, tapi kita tak bisa mengaji, dia jadi susah. Jangan kata pelajaran tinggi-tinggi. Nak faham jirim pun tak erti. Padahal very senang. Dia macam segitiga. Sisi dia sama. Berapakah satu sudut bagi setiap segitiga? Jawab. Tak erti nak jawab. Jangan buat kero gitu. Siapa? Berapa satu sudut? Tak tahu. Tak lulus SPM apa. Boleh faham saya kata apa? Segitiga, sisi sama. Berapakah jumlah setiap sudut? Berapakah nilai setiap sudut? Kan dia mesti segitiga ada 3 bujur je. Sisi sama. 60. Pasal apa 60? Pasal setiap segitiga mesti jumlah sudut yang ada di dalamnya adalah 180 darjah. Tok Wan boleh jawab. Jangan buat malu. Jangan buat malu. Matematik senang sebenarnya tuan-tuan. Tak boleh jawab siapa. Tak ambil tahu lah pun. Dulu pun tak boleh. Ya. Itu saya kata kalau sisi sama. Saya nak bagi matematik. Saya nak tunjuk kata hukum akal mudah sebenarnya. Itu yang tujuan saya nak cerita tu. Segitiga, kaki sama. Kaki sama. Jika salah satu daripada sudut itu adalah, jika kaki dia sama, sudut yang satu tu, misalnya nilai dia adalah 40 darjah. Berapakah sudut setiap satu, dua yang lain tu? Tuan boleh jawab. Jangan buat malu. Jangan buat malu. Senang ke susah? Senang. Pasal apa jadi susah? Tak hafal matematik. Tak tahu teori-teori segitiga pun tak tahu. Sudut-sudut nak sampel punya pelajaran pun tak tahu. Suruh Tok Wan, suruh Tok Cik, suruh Tok Ayah ajar matematik tau. Bukan apa? Tuition matematik. Ajar segitiga. Cara boleh tau. Saja saya sebut tu sikit. Okey, siap. Keduanya wajib nazari. Artinya nazari ni apa dia? Berhajat kepada fikir dan nazar. Dia kena fikir. Satu Wahabi jadi Wahabi pasal apa? Pasal dia fikir tak habis satu jadi Wahabi. Ni jawab dengar saya jawab. Pasal apa orang kafir jadi kafir? Pasal apa? Pasal dia fikir tak habis. Fikir dia tak selesai. Dia tak fikir dengan mendalam yang sampai ke hujung yang sepatutnya dia kena selesaikan. Pasal dia kena berfikir dah sampai selesai. Sampai orang kata apa? Sampai hujung lah. Sampai diselesaikan kepada apa sepatutnya diselesai. Akal akan buat satu keputusan yang sangat jitu dan pasti. Yang memang kalau orang kafir dia faham betul-betul, dia tak akan cari selain pada Allah Ta'ala untuk dianggap sebagai Tuhan. Itu satu hal. Kita pun. Pasal apa? Kita punya iman dengan Allah Ta'ala tak kuat. Pasal apa? Pasal kita tak nazar, tak fikir dan nazar sematang-matang dan semasa-masanya supaya kita ni sentiasa boleh rujuk ke Allah Ta'ala dan memahami Allah la ilah, tak ada siapa kongsi dengan dia dalam bab ilah. Makhluk tetap makhluk, Allah tetap Allah. Jangan memakhlukkan Tuhan, jangan mentuhankan makhluk. Salah tu. Salah besar tu. Mentuhankan makhluk pun salah, memakhlukkan Tuhan pun salah.
Makhluk takkan jadi Tuhan. Tak mana makhluk takkan jadi Tuhan? Makhluk takkan boleh jadi penunai hajat. Hajat besar kita ni sebagai makhluk mutlak. Fakir kita ke Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh campur tangan nak tu. Fakir kita mesti ke Allah Ta'ala. Hajat kita mesti ke Allah Ta'ala. Ini tauhid. Ini tauhid. Ini saya nak ajar hak nazari ni, hak rumit ni. Tuan-tuan kena dengar tu elok-elok. Faham elok-elok. Ambil elok-elok. Belah tu. Yang belakang ni, lepas ni, tak akan boleh mengharu birukan fahaman tauhid kita ke Allah Ta'ala. Mengaji tauhid mesti macam tu kan? Apa dia? Atas nama makhluk, semua makhluk mesti fakir ke Allah Ta'ala. Makhluk sebenarnya realitinya tak fakir ke makhluk. Pasal makhluk, selagi nama makhluk, hebat macam mana pun makhluk, makhluk tetap makhluk, makhluk tetap fakir ke Allah Ta'ala. Walaupun tengok satu sudut, macam kita berhajat ke makhluk. Boleh? Berhajat tak? Dekat cahaya, berhajat. Sebenarnya berhajat ke cahaya ke berhajat ke Allah? Tengok saya sebut. Mudahnya. Kita sebenarnya berhajat ke Allah Ta'ala. Jadi siapa yang bagi cahaya kat kita? Allah ke matahari? Allah. Tapi dia jadikan matahari untuk jadi sumber cahaya. Jadi siapa yang bagi cahaya? Allah. Matahari itu apa? Makhluk Allah. Makhluk, bukan Allah. Bukan Tuhan. Kita hajat ke Allah. Ni makhluk Allah. Kita memang perlu pada cahaya. Tapi yang menunaikan kita dapat cahaya bukan matahari. Allah yang jadikan matahari untuk kita. Jadi kita hajat bukan ke matahari. Kita hajat ke Allah. Tapi Allah jadikan kita nak perlukan cahaya tu melalui matahari. Tengok je matahari. Alhamdulillah. Allah bagi cahaya kat aku. Ni. Kira tauhid. Boleh tak? Boleh faham saya sebut apa? Kita berhajat pada makan ke berhajat ke Allah Ta'ala? Nak jawab pun payah. Akidah jangan duk guna lah. Hajat besar, kita makhluk mesti berhajat ke Allah Ta'ala. Makanan pun berhajat ke Allah Ta'ala. Allah yang tumbuhkan tumbuhan daripada bumi. Dia yang jadikan batang, pokok, daun, buah, benih. Semua dia. Tengok Zohir macam tanah, baja. Baja pun Allah Ta'ala buat. Air pun Allah Ta'ala buat. Mineral pun Allah Ta'ala buat. Cahaya pun Allah Ta'ala buat. Haba pun Allah Ta'ala buat. Satu boleh pula ada pokok tumbuh. Sebenarnya yang bagi tumbuh sama Allah. Tapi Allah, dia tumbuhkan tu dengan dia jadikan sabab macam-macam. Kita tengok dengan mata, sabab. Tapi akidah, tu yang panggil hukum nazari tu. Pasal apa? Baja pun Allah Ta'ala bagi jadi, air pun Allah Ta'ala bagi jadi, tanah pun Allah Ta'ala bagi jadi, matahari pun Allah bagi jadi. Dengan sebab tu pokok tu hidup. Jadi siapa yang bagi hidup pokok tu? Allah. Tapi atas jalan sabab dan peraturan. Sunnah dia. Pentadbiran dia. Pengurusan dia. Makhluk-makhluk tu mesti bagi betul sistem dia, baru pokok tu hidup dan akan berlaku apa sepatutnya berlaku. Tentu kita ambil pokok tu misalnya. Allah yang tumbuhkan pokok ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hasil, buah, pokok, daun, batang, akar. Ada hasil ke akar. Cabut ubi kayu, akar. Ya, betul. Atas jalan sabab kita. Tu yang kita ikhtiar untuk cari manfaat, hindar mudarat. Dan mesti sabab manfaat betul, sabab hindar mudarat pun mesti betul. Tapi yang bagi siapa? Allah. Clear. Satu disiplin akidahnya sangat asas. Cuma kalau dia kena berfikir mendalam sikit. Kalau kita hanya berfikir very light knowledge, dia tak sampai. Tak sampai pun. Dan tuan-tuan tak boleh faham dekat saya. Boleh faham? Nak faham pun susah. Kita makan nasi, Allah bagi kenyang. Macam mana ni? Ada orang dia pening tu. Pening.
Yang tu yang kata dia perlu pada nazar, perlu pada fikir dan nazar. Memang kena fikir. Betul saya sebut. Misal, kita lapar perlu nasi dia. Kita makan nasi jadi kenyang. Kita perlu nasi ke nasi perlu kita? Kalau fikir bodoh-bodoh, kita perlu nasi. Nanti tak habis jawab ni, tak habis jawab lagi. Nasi perlu kita tak? Nasi perlu kita tak? Tak perlu. Macam mana boleh jadi nasi? Asal dia beras. Dia perlu tak kita untuk kita masak? Perlu. Dia apa perlu kita? Boleh? Beras tu macam mana boleh jadi beras? Asal padi. Kena buang kulit tak? Siapa buang kulit? Dia buang kulit ni. Tak, kita kena buang kulit dah. Dia ni datang daripada pokok padi. Contoh kita sebut mudah-mudah kan. Pokok padi. Pokok padi ni, padi pula, padi apa? Padi bendang. Kena ada ayak tak? Kena ada tanah tak? Kena ada tak petak-petak isi air? Kalau tak musim hujan, kalau kering mati tak? Kena isi air tak? Siapa buah air? Kita. Ada tak babi duduk sondoi? Contoh. Ada tak musuh? Dia ada tak? Kena buah pagar tak? Siapa buah pagar? Kita. Jadi siapa hajat kat siapa? Kita hajat kat dia ke? Dia hajat kat kita? Kita buah hajat kat dia, dia buah hajat kat kita. Jadi siapa sebenarnya yang tunai hajat kita? Siapa? Air. Pagar. Siapa? Allah lah. Pagar pun nak buat benda besi. Siapa buat besi? Itu ada rumput rumpai yang mengganggu pembesaran pokok padi. Kena racun. Siapa yang reka bahan ni jadi racun? Kau nampak manusia. Manusia bukan buat. Manusia olah campur-campur. Siapa yang buat bahan ni? Siapa? Mana ada lain? Semua Allah Ta'ala. Satu kena fikir dan nazar. Lagi panjang fikir, memang tak jumpa hal lain tak. Allah yang balik lah. Satu formula mudah macam ni lah. Senang kan ulama kita ajar tauhid. Saya nak sebut formula senang. Tapi kena mengaji macam-macam. Tuan-tuan untuk dapat kejituan akidah tu. Apa dia? Allah tetap Allah. Makhluk semua berhajat dengan Allah Ta'ala. Makhluk semua fakir dengan Allah Ta'ala. Allah tak hajat dengan makhluk sikit pun. Walaupun kita berhajat dengan Allah Ta'ala, tapi setiap apa yang kita nak melalui kehidupan ni, kita berhajat kepada perantaraan macam-macam untuk menyelesaikan keperluan-keperluan kita untuk survival hidup. Pasir pun kita perlu tak? Kita perlu tak pasir? Simen? Besi? Tukang buat rumah? Perlu tak? Semua perlu. Duit apa semua perlu. Siapa buat semua benda-benda ni siapa? Jadi sebenarnya yang mensediakan hajat tu, benda tu ke kita berhajat ke kita berhajat pada Allah lah yang menjadikan benda tu. Kita berhajat pada Allah yang menjadikan semua makhluk tu. Macam mana pun ambil makhluk dengan betul lah. Jangan nak bagi bancuh simen, biar ambil gam uhu bancuh dengan pasir. Gam uhu. Tak nak nasi 10 kilo, buat apa? Bancuh dengan pasir. Buat apa? Buat simen. Boleh? Besi macam mana nak potong besi ni? Ambil gigi, kokak. Cerak. Mesti bagi betul gaji pun. Gaji tak boleh gaji kayu, kena gaji besi. Tak boleh ambil grinder. Grinder pun tak boleh potong marble je. Mesti yang potong besi je. Mesti alat dia betul. Sabab dia betul. Yang bagi selesai siapa? Allah. Sabab bagi betul. Jadi kat kita tu yang bahasa ulama ajar, ada usaha dan ikhtiar. Di perjalanan tauhid. Cuma nak dapat hal ni, dia perlu pada fikir dan nazar. Satu dia sebut contoh di sini. Mana dia contoh yang perlu fikir nazar ni? Seperti wajib ada zat Allah. Jadi bab ketuhanan bukan bab mudah. Bab ketuhanan bukan bab mudah. Itu kalau tak mudah, susah kan senang? Bab ketuhanan. Susah.
Senang macam ni. Tuhan kita siapa? Allah. Yang tu senang. Yang tu senang. Kita senang pun pasal apa? Kita beranak-beranak, kita dah diasuh, Tuhan kita Allah. Satu senang. Tapi nak bagi hati kita jatuh kat Allah Ta'ala, itu susah. Boleh faham saya sebut? Nak bagi hati kita ni kasih ke Allah Ta'ala, susah. Nak bagi hati ni kenal ke Allah Ta'ala, susah. Nak bagi hati ni nak boleh rojok ke Allah Ta'ala, susah. Nak bagi hati sanubari ni nak meminta ke Allah Ta'ala, susah. Hati ni nak gerun ke Allah Ta'ala, susah. Hati ni nak tenang ke Allah Ta'ala, susah. Susah, tuan-tuan. Dengar saya sebut. Kalau tuan-tuan sakit, saya tengok tuan-tuan jumpa ubat. Ubat tu ada kat farmasi, contoh kan. Saya tengok farmasi tutup, susah hati tak? Okey, susah hati tak? Yang bagi sembuh siapa? Ubat ke? Allah? Allah. Okey, dengar saya sebut. Kita pergi kat farmasi, kita tengok farmasi tu buka. Tenang tak hati? Kita sakit ni, ubat tu ada kat farmasi. Farmasi tu buka, tenang tak hati? Tenang tak tenang? Lega farmasi buka. Ya. Saya nak kata, bab ketuhanan susah. Dia kena mengaji sungguh-sungguh. Kan? Kena berguru, betul. Yang bagi sembuh Allah ke farmasi? Ubat kat farmasi tu. Allah. Tapi tengok saya sebut. Pergi farmasi tu tutup. Sebut Allah. Tenang tak hati? Tenang tak hati? Tenang hati apa? Gelang gelibu. Bila dia mana buka? Dah malam. Esok buka. Habislah aku. Kemudian gastrik. Tak tua. Siapa dia nak tolong ni? Ingat Allah, tenang tak? La ilaha illallah. Tenang ke macam mana? Tenang ke macam mana? Taklah dia tenang. Tenang tu bila? Bila jumpa makhluk. Tak tenang dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya tenang dengan siapa? Tenang dengan Allah Ta'ala. Macam mana pun atas ikhtiar, pergi cari sabab nak boleh tenang. Macam mana pun bila cari sabab, katalah ada kawan kita yang gastrik juga, telefon. Ada ubat gastrik lebih tak? Ada? Hang boleh hantar kat rumah aku dah. Aku tengah teruk ni, farmasi tutup. Contoh kan. InsyaAllah aku main. Berapa minit? 10 minit sampai. Cepat lagi lah. InsyaAllah. Tenang. Tenang bukan pasal kawan kita bagi. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi sebab ada orang nak bawa ubat orang main. Yang bagi sembuh sama Allah. Tapi sabab-sabab tu jadi elok je kat kita. Alhamdulillah. Tu tauhid lah. Senang lah nak pergi ke Allah Ta'ala. Senang ke susah? Jawab elok. Ikhlas. Senang lah. Sebenarnya susah, senang. Tapi kita tak biasa duk latih diri untuk rojok ke Allah Ta'ala. Itu satu. Nak latih diri apa? Tak pernah belajar pun nak macam mana nak rojok ke Allah Ta'ala. Ini masalah itu. Yang tu yang kita tak dapat tauhid tu. Yang tu yang kita punya tauhid sebenarnya tak selesai lagi. Itu yang kita, kalau tanya, Tuhan kita siapa? Allah. Tapi kita tak ada perasaan bertuhan ke Allah Ta'ala. Tak mana tak ada perasaan bertuhan. Buat apa pun tak rojok ke dia, tak sedar ke dia. Apatah lagi istilah nak jatuh hati ke dia, kasih ke dia. Tak ada. Kalau lagi nak balik, naik motor tak? Contoh, naik motor tak? Kalau naik kereta lah. Tapi contoh motor tu. Naik motor tak? Tengok motor ada, preng. Jatuh hati kat mana? Kat motor. Siapa yang bagi motor tu boleh hidup, minyak dan petrol dia, memang sabab tu betul dah. Siapa sebenarnya yang memudahkan semua tu untuk kita? Allah tu yang subhanallazi sakhkhara lana hadza. Naik dia. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi akal aku sempurna. Motor, minyak apa semua ada, bateri semua elok, perah. Terum. Alhamdulillah. Allah sediakan semua untuk aku. Memudahkan aku mengendarai kenderaan ni. Boleh balik. Sampai. Alhamdulillah. Nak hati ni, jatuh hati ke Allah Ta'ala. Susah. Kan? Itu yang dia kata kena fikir dan nazar. Itu yang dipanggil nazari. Jatuh hati kita kat mana? Ke makhluk. Motor baru. Bateri baru tukar.
Petang tadi minyak isi penuh. Takut apa? Jatuh hati kita kat makhluk tak? Sepatutnya jatuh hati kat siapa? Allah yang susun semua. Minyak penuh, bateri molek, mata terang, lampu tak terbakar. Alhamdulillah. La ilaha. Bawa motor, lampu padam. Macam mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Itu siapa nak bagi lampu cahaya ni? Rojak pada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Sabar buat telefon. Mana ni? Ni gelap lemak lampu apa tak ada ni. Aku nak jalan tak berani. Tolong mai, mu ada mana? Kau ada tani. Mai cepat lagi lah. Boleh aku ikut belakang. Cari sabar. InsyaAllah aku datang. Tak seronok dengan kawan tu. Tapi seronok dengan apa? Alhamdulillah Allah bagi ada pembantu untuk selesaikan masalah kita. Ingat Allah tu. Kat kawan sebagai adab. Macam mana? Thank you very much. Jazakallah. Terima kasih banyak-banyak lah. Cepat ya. Alhamdulillah. Macam mana? Inilah dipanggil hidup bertuhan. Hidup ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Baru hidup bertauhid. Kalau tidak, kita dah. Semua kita hidup dengan sabab. Makhluk. Tak ada langsung perasaan nak rojok ke Allah Ta'ala, nak pandang ke Allah Ta'ala, nak rasa tenang dengan Allah Ta'ala, nak itikad ke Allah Ta'ala. Allah lah dar dan nafi'. Allah lah yang bagi mudarat. Allah yang bagi manfaat. Semua dia. Pasal dia ilah, dia Tuhan. Makhluk, fakir, semuanya ke Allah Ta'ala. Makhluk tak boleh selesaikan urusan kita. Ni nampak makhluk. Rupa saja. Suri, rupa saja. Tapi sebenarnya, Allah yang atur semua. Dia bertemu kan, jumpa orang ni, tuan ni. Dapat semua elok, cantik. Ya. Nampak makhluk dia. Sebenarnya yang susun atur siapa? Allah. Pasal Allah Rabbi wa Rabbul Alamin. Dialah takbir aku dan dialah takbir alam. Kita bukan tak biasa dengar ayat tu. Betul tak? Tapi tak biasa pergi guna ayat tu untuk bawa tauhid. Mudah-mudahan dengan pendedahan macam ni, kita sikit sebanyak boleh faham perjalanan tauhid tu macam mana. Khasnya nak memahamkan dia adalah nazari. Bukan benda senang. Sikit lagi kalau saya sebut ini. Di atas bukan senang itulah yang saya dah sebut tadi. Cina pandai matematik tak? Cina pandai menipu tak? Tapi bodoh tak? Pasal apa bodoh ni? Sembah tokong. Nampak? Pasal dia tak boleh berfikir dengan waras. Pasal bab ketuhanan dia silap. Walaupun matematik terror. Sepatutnya di atas kepandaian yang doruri tu, pandai matematik tu. Terror. Bagi masalah apa pun. Matematik bukan matematik biasa. Matematik tambahan. Dapat straight A. Boleh faham? Kita ni, matematik biasa ni, pilihan C tu pun, terhege-hege jawab tu pun E. Boleh. Tapi, bodoh tak kenal Tuhan. Balik sama tokoh. Bodoh tak? Pasal apa bodoh? Pasal bab ketuhanan dia susah. Itu Cina bodoh satu soal. Kita lagi pun bodoh lagi tak? Kita pun bodoh lagi tak? Saya bukan cerita bodoh matematik ni. Kita pun bodoh lagi tak Pak Tuhan? Bodoh lagi. Pasal apa bodoh Pak Tuhan? Umum tanya, Tuhan kita siapa? Allah. Tapi masa bila kita ingat Allah? Masa bila kita rujuk Allah? Masa bila jatuh hati ke Allah? Masa bila betul-betul kita puji Allah, kau lah beri aku. Allah, kau lah hidupkan aku. Allah, kau lah bagi rezeki ke aku. Allah, kau yang mudahkan urusan aku. Allah, kau yang jadikan semua ni untuk aku. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Ni bumi tempat aku bijak, anak, isteri. Semua ni kurniaan daripada kau. Allah, kau yang semua anugerah pada aku. Bila kita rujuk itu? Bila kita mengaku itu? Bila kita iktiraf itu? Bila kita sedar itu? Kita pun bodoh lagi bab ketuhanan. Pula tu, bab ketuhanan ni dia bukan masa kita mengaji lah. Bila? 24 jam. Pasal Allah ni Tuhan 24 jam. Kita makhluk ni 24 jam.
Maksudnya apa? Maksud 24 jam tu sedia dan sentiasa. Azali lagi kita makhluk. Allah azali lagi. Allah ni ilah. Azali lagi makhluk. Azali lagi makhluk ni fakir. Azali lagi Allah ni ghani. Allah ni tak hajat pada sesuatu. Azali lagi Allah ni makhluk ni fakir ke Allah Taala. Untuk macam mana nak guna fakir tu? Yang ni yang kena mengaji khas, ada tuntunan khas, ada ilmu khas, ada guru khas, masa yang lebih panjang dan masa yang lebih serius untuk berguru, macam mana nak dapat bimbingan. Orang kata apa? Very power punya bimbingan supaya orang Islam ni betul-betul balik kepada agama Islam. Itu yang jalan kita. Kita kalau macam tu punya akidah, mai dajal pun tak ada masalah. Kita mati pun tak ada masalah. Maksudnya, mati kita di atas akidah. La ilaha illallah. Rujuk kita ke Allah. Pegang hati kita ke Allah Ta'ala. Tak ada selain pada Allah Ta'ala dalam hati kita. Yang itulah baru kita akan dapat ma fi qalbi ghairullah. Hasbi rabbi jalallah. Cukup Allah untuk aku. Sebut dalam Quran ada alaisallahu bikafin abdah. Allah beri lihat kafi. Itu urdu sikit. Allah cukup untuk aku. Saya urdu sikit itulah. Cukup Allah untuk aku. Bahawa hasbi rabbi, hasbunallah, hasbi Allah. Allah cukup untuk aku. Ni'mal wakil dan Allah sebaik-baik tempat untuk kita serahkan segala urusan kita. Dan dia ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik yang diserah urusan, sebaik-baik yang memberi pertolongan. Pasal apa? Tak ada siapa boleh beri pertolongan melainkan Allah. Makhluk apa? Makhluk adalah tetap makhluk. Nampak pertolongan pada makhluk. Makhluk ni sabab, macam mana matahari sabab bagi cahaya. Makhluk ni sabab Allah Ta'ala bagi pertolongan. Yang bagi pertolongan siapa? Allah. Duk rasa kat makhluk. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah, duk berasa ke makhluk, duk berasa ke aku, duk berasa ke encik, duk berasa ke kawan, duk berasa ke peho, duk berasa ke ni, duk berasa ke isteri, duk berasa ke anak, duk berasa ke pemimpin, duk berasa ke duit, duk berasa ke ni, tak. Fasabbih subhanallah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allah yang bagi tu. Oh betul. Cukup pelajaran kita malam ni. InsyaAllah kita sambung nanti. Mau baca sikit kitab tu. Jadi contoh dia bagi tu, dalam bab wajib nazari ni, wajib ada zat Allah dan segala sifat kesempurnaan baginya bagi Allah Ta'ala. Saya duk syarah tu ke Allah dan segala sifat kesempurnaan dia lah. Dia yang bernilai hajat, dia yang kaya, dia yang bagi kita tenang hati, dia yang memberikan mudarat manfaat. Tu sifat dia tu. Dia saja, makhluk tak ada. InsyaAllah sambungan kita nanti masih lagi pembahagian bab wajib ni, dan terbahagi pula wajib akli itu kepada dua bahagi. Pertamanya wajib li ghairi, dan kedua nanti ada wajib zati. Wallahu a'lam. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.